Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan semua, dengar daripada saya sekitar 10 minit insyaAllah. Kesucian adalah milik Allah. Sebab itulah kita baca dalam Quran, Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maha suci Allah ketika mana kamu berpagi dan kamu berpetang. Dan dalam Al-Quran penuh dengan tasbih-tasbih yang menyebut, meyakinkan umat manusia bahawa kesucian adalah milik Allah. Dan selain daripada Allah penuh dengan kecacatan. Maka kita manusia diminta untuk mengistihar, memaklum, mengiktiraf bahawa diri kita adalah diri yang penuh dengan kelemahan dan kesalahan. Lalu kita diminta untuk kembali kepada Allah, menjadikan Allah Ta'ala sebagai Al-Masalul A'la, Walillahil Masalul A'la. Bagi Allah lah segala percontohan yang tertinggi, suatu yang ideal yang ingin ditiru oleh manusia. Tuan-puan semua, kita diciptakan dengan satu tabi'i yang sama. Kita mengimpikan untuk menjadi orang yang baik-baik. Sama ada kita orang Muslim ataupun bukan Muslim, semua mengimpikan untuk mencari kepuasan hidup dengan menjadi orang yang terbaik. Dengan sebab itulah manusia menerima dalam hidup mereka makna kesucian. Oleh kerana Allah Tuhan yang tak dapat dilihat, maka Allah Ta'ala dengan rahmatnya menyucikan apa yang dia hendak sucikan. Lalu disucikan tanah Mekah dan kota Madinah dan juga Baitul Maqdis. Disucikan orang-orang yang dia nak sucikan, kerana manusia akan gembira melihat di hadapan mereka kesucian. Maka daripada semangat falsafah inilah agama kita mengajar bahawa ada di antara manusia yang mesti disucikan dengan sebab ia disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesucian inilah orang-orang yang ingin membersihkan diri, hidup mereka menjadi gembira. Dan mereka gembira untuk menghabiskan hayat 60-70 tahun di dunia ini untuk terus mengejar kebaikan dan kesucian. Maka tuan-puan semua, di sinilah lahirnya kesucian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah Nabi Muhammad itu suci pada dirinya. Dia adalah manusia biasa. Dia adalah manusia seperti kita, hidup seperti kita. Tetapi dengan kehendak Allah, Allah Ta'ala mengangkat darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengangkat darjat seluruh para Nabi. Maka dengan sebab itu tuan-puan semua, kita menjadi umat khaira ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang dikeluarkan di muka bumi untuk menjadi saksi kepada manusia bahawa walau dunia ini kotor, walau dunia ini penuh dengan keburukan dan kejahatan, tetapi ada satu jalur yang suci, dan jalur itu sedang direntas oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, hari ini dunia semakin kotor dengan tangan manusia, dan lambang kekotoran itu adalah milik Amerika, raja segala kejahatan. Dan hari ini Amerika dengan segala apa yang mereka ada mengisytiharkan perang terhadap kesucian, segala kesucian, kerana mereka tidak lagi mengenal kesucian di dunia ini. Mereka hanya mengenal kekotoran dalam hidup mereka. Hidup mereka hidup telanjang, hidup telanjang, berbogel tanpa pakaian. Kenapa? Kerana mereka gemar untuk hidup kotor. Hari ini mereka mencuba untuk mengotorkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengotorkan kesucian tertinggi selepas Allah dan Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala suci di langit. Al-Quran yang suci di langit diturunkan oleh makhluk yang paling suci, yaitu Jibril alaihi salam. Dan dia tidak diturunkan kecuali ke atas insan yang paling suci, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah orang yang menerima Al-Quran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia hidup dalam dunia suci. Hari ini kita adalah umat yang suci dengan Al-Quran. Maka tatkala mereka menghuduhkan kesucian di dunia ini, kita menjadi umat yang pertama bangkit memberitahu mereka
bahawa sesungguhnya jikalau kamu ingin hidup kotor, maka kami bukanlah bangsa yang bukanlah umat yang akan mengikut kamu wahai mereka. Kita datang. Dan yang terakhir tuan-puan semua, saya nak tambah satu yang terakhir, takut lewat masa, banyak lagi nak ucap. Kita berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdengar di Twitter, terdengar di Facebook, terdengar di alam maya, anak-anak muda ada yang tidak suka perhimpunan ini, takut berlaku kekacauan, takut berlaku sesuatu yang mereka katakan perhimpunan ini tidaklah lebih baik daripada berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memberitahu kepada saudara-saudara kita yang masih kurang faham ataupun buat tak faham. Kita nak beritahu kepada sahabat-sahabat kita apakah maksud selawat pada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Maksudnya tuan-tuan semua, kemudian kita akan faham. Wahai Tuhanku, kurniakanlah rahmat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kurniakanlah keselamatan ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan semua, tidakkah dalam doa kita setiap kali kita salat dan di luar salat kita mendoakan agar batang tubuh Nabi, akhlak Rasulullah, ajaran Rasulullah itu dipenuhi rahmat dan keselamatan? Bukankah itu maksud doa? Hari ini adakah Rasulullah selamat? Wahai orang-orang yang berselawat, Rasulullah tidak selamat, ajaran Rasulullah tidak selamat, akhlak Rasulullah diburukkan. Hari ini inilah perhimpunan yang membuktikan selawat kita adalah selawat yang benar, bukan selawat di bilik dingin yang sejuk. Apabila orang ajak keluar, mereka duduk berselawat di masjid. Mereka duduk berselawat di bilik-bilik yang dingin, dan mereka kata itulah tanda kasih sayang yang tertinggi pada Rasulullah. Kita kata bohong. Sesungguhnya hari ini bukan hanya lidah yang berselawat, tapi daripada hujung rambut sampai ke hujung kuku kaki kita, seluruh anggota tubuh kita yang hadir hari ini berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Takbir.